A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengurus majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini, di saat turunnya hujan rahmat kepada kita, dapat sama-sama kita berkumpul sekali lagi dalam siri perkongsian ilmu yang juga mudah-mudahan adalah manfaat-manfaat yang boleh sama-sama kita ambil dan juga sama-sama kita amalkan. Di sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nak sambung lagi pada perbincangan kita dalam tadabbur, siri tadabbur tafsir Al-Quran. Yang masih lagi kita dalam perbincangan tafsir surah Yasin, dan insyaAllah pada malam ni kita nak masuk kepada perbincangan ayat yang ke-33. Allah nyatakan pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan bukti dan di antara bukti kekuasaan Allah dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah bumi yang telah kering kontang, yang telah mati kami hidupkan bumi itu, serta kami keluarkan biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam tafsir Al-Munir, pengarang kitab tafsir Al-Munir Al-Mahrum Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini Allahumma amin, beliau mengklasifikasikan ayat yang ke-33 ini satu tajuk yang menyentuh kepada bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan hari kebangkitan. Maka kalau kita lihat pada ayat yang telah kita bacakan tadi, pada ayat yang ke-33 daripada surah Yasin, betapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa dan tanda kekuasaan Allah bagi mereka, yakni orang-orang yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bahawa hebatnya Allah itu dalam menjadikan bahawa bumi yang telah kering kontang, yang kemarau sebagainya, yang ketandusan tumbuh-tumbuhan, itu mampu bagi Allah untuk disuburkan kembali. Tanah yang kering kontak yang kita lihat seperti tidak ada harapan untuk bercocok tanam, seperti tak ada harapan untuk disuburkan semuanya. Tetapi kata Allah, Allah mampu ahyainaha. Bagi Allah tu mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali tanah yang telah pun kering kontang. Bermaksud bahawa bagi Allah Ta'ala tu tak ada perkara yang mustahil. Pada akal manusia mungkin lihat tanah yang dah tak subur, tengok pada tanah yang dah mungkin kesan kemarau, tengok pada pokok yang mungkin dah jadi pokok timberland, tengok kepada tanah yang mungkin pernah berlaku macam bencana dan sebagainya. Pada fikiran manusia mungkin dah tak ada harapan, mungkin dah tak ada lagi peluang untuk disuburkan. Tetapi bagi Allah itu, Allah kata wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Bagi Allah tu mudah sahaja, boleh sahaja bagi Allah tu bagi untuk menghidupkan kembali tanah-tanah yang telah pun kering kontang, yang telah pun kemarau, yang pada pandangan manusia seperti tidak ada peluang lagi tanah tersebut untuk disuburkan kembali. Dan Allah katakan lagi wa akhrajna minha habba, dan kami juga mengeluarkan, menghasilkan daripada tanah yang kering kontang tu, disuburkan kembali oleh Allah dengan turunkan rahmat Allah, dengan hujan yang turun sebagainya, maka menghasilkan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang mana famin huyak kulun, menjadi sumber makanan kepada sekalian manusia. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga nak menunjukkan betapa rahmatnya Allah dalam kasih sayangnya kepada hamba-hambanya.
kepada hamba-hambanya. Meskipun hambanya itu kadang-kala ada yang ingkar, ada yang kufur, ada yang tak taat kepada Allah, kadang-kala ada yang lalai daripada Allah. Tentang juga Allah tidak akan pernah menafikan hak rezeki mereka untuk makan dan minum di muka bumi ini. Bahkan juga kadang-kala Allah berikan dalam bentuk yang pelbagai yang lebih hebat. Contoh orang-orang kafir, kadang-kadang Allah berikan mereka ni dalam bentuk yang lebih hebat. Cuma ya beza mereka ni, mereka menerima satu nikmat itu dengan cara istidraj, satu ujian yang menguji kepada hati mereka. Dengan iman dengan nikmat itu, menjadikan mereka ni makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tambah lagi Allah katakan bahawa faminhu yakulun, pelbagai jenis bentuk jenis makanan-makanan yang dihasilkan yang menjadi sumber makanan kepada sekalian manusia. Mana kata tuan-tuan para jemaah yang dikasihi oleh Allah, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan pelbagai jenis bentuk nikmat kepada sekalian manusia yang kadang-kala manusia ni alpa dan juga lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan menyatakan bahawa waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min uyun, dan kami jadikan pula kepadanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya untuk apa? Untuk digunakan makan. Jadi Allah juga menjadikan daripada di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, tak sekadar dia menghidupkan kembali tanah yang diusahakan oleh hamba-hambanya. Tanah yang gersang pun Allah boleh untuk menghidupkan, boleh menyuburkan kembali, apatah lagi kepada usaha tanah-tanah yang tadi diusahakan oleh akan hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah mengkhianati, mengkhianat kepada akan hamba-hamba yang telah pun berusaha. Dan juga Allah katakan juga dijadikan juga kepada hamba-hambanya itu akan pelbagai jenis bentuk tanam-tanaman, kebun-kebun, dusun-dusun yang menghasilkan pelbagai jenis bentuk buah-buahan. Kalau kita tengok dekat negara kita pun ada jenis buah-buahan tempatan. Contoh buah tempatan seperti rambutan, durian dan sebagainya. Dan juga kita dapat di setengah-setengah tempat ada jenis buah-buahan yang perlu ditanam di kawasan tanah tinggi. Contoh di kawasan yang sejuk. Contohnya anggur sebagainya, ataupun contohnya strawberry sebagainya. Dan juga ada satu tanaman yang perlu ditanam di tanah seperti di negara-negara padang pasir ataupun di negara Timur Tengah, contohnya seperti kurma sebagainya. Kalau kurma ditanam di tempat kita ni mungkin kadang-kadang pokok itu tumbuh tapi tak berbuah. Jadi nak katanya bahawa Allah Ta'ala juga menciptakan bagi manusia tu pelbagai jenis bentuk kebun-kebun yang diusahakan oleh hamba-hambanya, min nakhilin wa anab, daripada kurma-kurma dan juga anggur-anggur. Satu istilah yang Allah gunakan, kurma dan anggur ni satu istilah yang Allah nak tunjukkan betapa jenis makanan yang tertinggi, yang terhebat, yang paling mulia bagi manusia. Jadi kalau anggur tu, kalau kita tengok, kalau anggur tu, makanan anggur tu makan mungkin buah itu buah yang mahal. Kalau kurma tu mungkin kurma tu jenis makanan yang premium sebagainya, yang sunnahnya. Maka Allah Ta'ala nak katakan bahawa satu bentuk jenis makanan yang berkualiti tu Allah ciptakan untuk sekalian manusia. Tak cukup dengan makanan yang di tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun yang disuburkan oleh Allah ni, tetapi tambah lagi dengan wafajjarna fiha min uyun, tambah lagi pada mereka ni dipancarkan kepada manusia akan mata-mata air, yang kadang-kadang itu jugalah menjadi satu sumber sumber kepada manusia untuk dijana akan pendapatan. Ada orang yang usahakan dijumpa mata air, dia buatlah air itu sebagai sumber perawatan, dihasilkanlah, diciptakanlah pelbagai jenis jenama-jenama air mineral dan juga sebagainya. Maka Allah katakan bahawa setelah mana dibentangkan di antara tanda-tanda kuasa Allah mensuburkan kembali tanah yang telah kering kontang, yang gersang dan juga yang telah pun kemarau,
yang juga dihasilkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tanam-tanaman yang menjadi sumber makanan kepada manusia. Dan juga dijadikan juga disuburkan juga kepada manusia ni akan pokok-pokok, kebun-kebun yang juga menjadi sumber kewangan pendapatan kepada manusia. Allah kata apa? Liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim. Untuk apa? Untuk mereka ni makan, supaya mereka makan buah-buahan dan dari apa yang telah diusahakan oleh tangan mereka. Allah Ta'ala nak kata tentang para jemaah yang dikasihi oleh Allah. Allah Ta'ala tidak akan pernah menzalimi akan hamba-hambanya yang berusaha. Hatta orang kafir yang berusaha pun Allah tidak akan mengkhianati usaha mereka. Tak ada kita dengar orang kafir yang dia bercucuk tanam, dia berusaha, Allah terus lingkupkan dia punya perusahaan. Ada orang Cina, contoh orang kafir yang tanam pokok musang king dekat Raub contoh kan, dekat Pahang tu. Tak ada lagi kita dengar dia tanam terus terbakar kebun, tak ada lagi. Yang kita nampak ialah mereka tanam, mereka usahakan, bahkan subur, mereka maju pula, bahkan mereka meraih pelbagai bentuk jenis keuntungan daripada hasil tersebut. Makna kata apa? Makna kata Allah kata liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim, supaya daripada hasil usaha mereka tu mereka boleh makan hasil tanaman tersebut. Cuma Allah katakan apa? Allah ingatkan bahawa afala yashkurun, tetapi berapa ramaikah, pantutkah bagi mereka itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mana Allah berikan nikmat kesuburan tanah pada tanah yang mereka terusahakan. Allah suburkan dengan terhasilnya berbagai jenis bentuk buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang mereka usahakan tu. Dan juga mereka tu makan pula, mereka makan daripada pokok-pokok yang mereka tanam. Mereka pula memperolehi pendapatan yang lumayan daripada kebun-kebun yang mereka usahakan. Dan juga mereka pula menjadikan itu sebagai satu sumber pendapatan kehidupan mereka. Maka Allah cabar mereka di afala yashkurun, pantutkah bagi mereka ni, bagi manusia ni tak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutkah bagi manusia ni telah meraih nikmat yang pelbagai, telah makan rezeki Allah yang hebat, telah menikmati pelbagai jenis bentuk kegunaan Allah ni, pantutkah bagi manusia ni tak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah nak katakan bahawa dengan cara kamu syukur tu menjadikan kamu tu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak jadikan kita ni, kita nak lihat bagaimanakah cara syukur yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Waktu mana tentu ketika ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu nak susah payah untuk beribadah sedangkan kamu ni telah pun dijanjikan syurga, telah pun diampunkan dosa, telah pun dikonfirmkan maksud sebagainya. Maka Nabi jawabnya, dan juga Nabi bangkit malam beribadah, Nabi zikir sebagainya, Nabi yang Quran sebagainya. Nabi jawab ringkas, afala an akuna abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak kata tentang para sahabat yang dikasihi oleh Allah, maka Allah nak tegur kepada manusia, telah mana kamu dikurniakan pelbagai jenis bentuk nikmat yang hebat. Kamu ada rezeki, kamu ada harta, kamu ada perniagaan, kamu ada keuntungan, kamu ada pelbagai jenis bentuk bisnes sebagainya. Maka daripada hasil keuntungan yang kamu raih tu, adakah kamu gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak? Adakah kamu sedekah? Adakah kamu taat pada perintah Allah? Adakah kamu telah pun membersihkan hati kamu daripada riba sebagainya? Adakah kamu telah menggunakan harta tu untuk manfaat kamu di hari akhirat? Adakah kamu telah menggunakan harta kamu untuk membantu orang yang susah? Maka semua itu menjadikan satu perkara afala yashkurun. Allah kata, adakah kamu telah, patutkah kamu tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada harta, segala keuntungan yang kita raih itu, maka sepatutnya menjadikan kita orang yang bertambah taat kepada Allah, tambah tunduk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang para sahabat yang dikasihi oleh Allah, itulah perbincangan yang dapat kita bincangkan pada ayat yang ke-33 sampai 35 pada malam ni. Dan juga mudah-mudahan walaupun ringkas, mudah-mudahan ada manfaat-manfaat yang boleh kita sama-sama ambil, sama-sama kita amalkan.
Dan insyaAllah pada siri kita yang akan datang, kita akan sambung kepada perbincangan ayat yang ke-36 dan juga yang seterusnya. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum Tuan Azri. Terima kasih banyak pada uh, Pertubuhan Perniagaan Ekonomi Muslim Negeri Johor atau PMJ. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak berikan peluang pada Abang Malik Ali malam ni untuk berkongsi sedikit sebanyak kalau ikutkan apa yang dimaklumkan oleh Tuan Azri pada Abang Malik Ali adalah untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman jatuh bangun dalam perniagaan. Setuju begitu Tuan Azri? Ya, betul. Jadi pertama-tamanya terima kasih banyak-banyak juga kepada yang hadir pada malam ini. Kalau tengok ada berbelas orang juga, Alhamdulillah. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri dululah sebelum kita pergi lebih jauh kan. Kalau tadi Tuan Azri panggil Abang Jas, betul lah tu Abang Jas. Tapi di sebalik Abang Jas tu ada satu kisah di mana berbekal pengalaman berniaga di tepi jalan itu munculnya atau terbitnya satu nama yang mana sekarang ini dikenali sebagai Abang Malik Ali. Jadi mungkin tuan-tuan boleh tengok di skrin, itulah awal mula Abang Malik Ali saya menggendong Karipap. Yang mana sebelum itu terlebih dahulu kita rujuk pada data Abang Malik Ali sedikit. Sebelum ini terlibat dalam berbagai bidang sales, tetapi yang lama tu dalam industri telekomunikasi. Jawatan terakhir sebagai marketing eksekutif untuk Celcom Malaysia Berhad. Jadi saya di dalam bidang telekomunikasi ni lebih kurang 15 tahun. So daripada situlah saya belajar bagaimana daripada retail sampai ke marketing. So daripada situlah saya apply dalam perniagaan ini, di mana walaupun dengan menggendong Karipap itu ataupun kaedah yang kedua saya menggunakan troli, dari situ pun kita boleh dapat cash flow yang bagus untuk bisnes kita. Di mana dalam setiap perniagaan itu kita nak tengok bisnes itu maju atau tidak adalah bergantung kepada cash flow-nya. Jadi melalui perniagaan itu walaupun nampak macam low class, tapi dia sebenarnya adalah satu kaedah jualan yang paling berkesan untuk nak dapatkan cash flow. Sebab kita dalam perniagaan ada beberapa fasa. Antara fasa yang utama adalah fasa struggle. So bila fasa struggle ni kita kena buat apa yang kita patut buat. Jadi bila kita buat, walaupun benda tu nampak kecil di mata orang lain, alah jual Karipap RM1, RM2, RM3, tapi dengan izin Allah, benda ni daripada sikit jadi berdikit-dikit macam tu. Jadi dapatlah beberapa kali masuk dalam akhbar, dalam TV, dalam radio, hanya kerana kaedah jualan yang sebegitu saja. Dan Abang Madali percaya dengan kaedah jualan itu semua orang boleh buat. Tetapi persoalannya nak atau tak. Jadi di situlah Abang Madali ambil satu keputusan menongkah arus, di mana waktu itu Abang Madali susah, tak ada pilihan lain, yang ada hanya kudrat dan juga dengan izin Allah benda tu menjadi. Jadi pengalaman banyak di tepi jalan lah, bermula 2013 sampai ke hari ni. Di tepi jalan. Jadi kalau orang lain dia belajar melalui buku, Abang Madali dia belajar di jalanan. Dia berbeza. Bila di jalanan ni dia punya pembelajaran dia terus melekat di hati. Dan nanti boleh Abang di slide seterusnya nanti mungkin tuan-tuan akan nampak bagaimana antara cabaran-cabaran dalam kehidupan, dalam mana ketika kita jatuh, kita berada dalam satu keadaan yang memang luar biasa dia punya cabarannya. Di situ perlukan satu komitmen yang sangat luar biasa. Walhal perkara itu dia tidak sebesar mana, dia hanya keinginan saja, nak atau tak. Bila mana kita ada keinginan, insya-Allah boleh menjadi. Itu perkara pertama lah.
bila kita jatuh, kita kena pastikan kita ada keinginan. Dengan adanya keinginan itu, alhamdulillah di pengalaman menjual karipap ini, di tepi jalan kita dah buat sales lebih daripada 2J. Jadi walaupun di tepi jalan kan, memang orang lain ada pendapat yang lebih besar, tetapi bagi Abang Madali ni satu benda yang miracle lah Allah nak bagi. Maknanya kita dah nampak dah hala tuju dia lepas ni ke mana. Jadi kita bertambah semangat. Macam tu. Okay. So mungkin kalau boleh tengok dekat situ, antara kepakaran saya adalah pertama, mula berniaga tanpa modal. Jadi saya dah buktikan dah, walaupun tanpa modal, perkara itu dapat dipraktikkan bukan kerana hebatnya usaha kita, tetapi kerana adanya kerjasama daripada tim. Yang itu paling penting. Dan bagaimana kita membina tim, tetapi paling penting yang utama adalah menangani cabaran dengan diri sendiri. Selain kita menghadapi cabaran di luar, bagaimana kita menghadapi cabaran di dalam. Jadi mungkin dalam slide seterusnya nanti kita boleh nampaklah bagaimana saya menjalankan perniagaan ini. Okey, kalau boleh Tuan Azri boleh next. Okey. Ini antara pencapaian yang saya pernah capai, dapat masuk di Esok Awani. Di TikTok biasalah kita masukkan sendiri kan. Di Sinar Harian, Sinar Online pun kita dah masuk dah. Mungkin boleh pergi slide seterusnya Tuan Azri. Penjaja epok-epok atau karipap melaungkan lagu penyokong pasukan bola sepak Johor Darul Takzim yang diubah liriknya kepada epok-epok. Dapur skuad Pontian Nur Azura Mat Amin. Kehadiran Jasmine Panut 43 tahun amat dinantikan orang ramai yang ingin merasai keenakan epok-epok istimewa hasil air tangan isterinya Hafizah Muhammad Saleh 45 tahun. Menurut bapa kepada 7 orang anak ini, lebih kurang 400 biji epok-epok yang dijual dengan harga RM1 habis dijual setiap hari. Dia yang sudah 4 tahun menjaja epok-epok secara sambilan nekat mengambil keputusan untuk menjaja sepenuh masa sejak November tahun lalu. Katanya walaupun menjaja dengan berjalan kaki tidak menjadi pilihan peniaga, namun dia selesa mencari rezeki dengan cara tersebut. Epok, 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 JDT. Okay, next video Cik Azri, Tuan Azri. Video sekejap saya balik. Betul tak ni video ni? Kan bukan sekejap Ni next slide. Ini okay. Okay, ya betul. Kelibatnya sentiasa dilihat di kawasan pasar awam dan dataran tepi laut dekat Pontian. Miliknya individu Jasmine Panut 43 tahun melaungkan lagu penyokong pasukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT yang diubah liriknya kepada epok-epok atau karipap bagi melariskan produknya. Kerana itu melariskan jualan epok-epok JDT alih-alihnya. Epok-epok Jasmine sering dinantikan orang ramai yang ingin rasai keenakan makanan hasil air tangan isterinya Hafizah Muhammad Saleh. Dan istilah lelah dalam mencari rezeki. Setiap hari dia menolak warung kecilnya tidak kurang 20 km di sekitar Pontian. Bertemakan radio kecilnya, Jasmine tidak malu menjaja di tepi jalan demi mencari rezeki. Berharga RM1 sekepul, karipap JDT air-air yang bersaiz besar itu bervariasi dengan pelbagai inti. Malah ada pelanggan yang mahu dia membuat karipap bintik nanas memandangkan Pontian terkenal dengan pengeluaran buah nanas segar. Jasmine turut kreatif dengan menjual melalui atas talian dan membuat nikmat penghantaran kepada pelanggan. Pelanggannya juga tular dengan pengikut di laman sosial Facebook. Saya lagu ahli-ahli JDT tu. So saya tukarkan versi epok-epok. Epok-epok, 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 epok-epok. Dia tu lah lebih kurang dia. Jika sebelum ini Jasmine sering menjadi di pertandingan mancing turun alih air seperti di pasar awam. Tidak pernah lekal dengan streaman itu. Epoknya terjual 800 tikar. Ada waktunya Jasmine memberikan ciri hati bagi tea dan pelekat istimewa kepada pelanggannya. Satunya
organisasi yang memberi semangat pada orang-orang di Pontian, terutamanya supporter Epok JDT lah. Sebab saya nampak hari ni sebelum-sebelum ni orang katakan orang kita, orang Melayu ni pemalas. Tapi bila saya buktikan dengan usaha yang sebegini dan dapat sambutan sokongan daripada orang-orang di sekitar Pontian, jadi saya buktikan sebenarnya orang Melayu tidak malas. Cuma mereka tidak tahu cara bagaimana untuk bermula untuk memperbaiki kehidupan untuk kehidupan lebih baik di masa depan. Dalam hal itu, pelanggan Jasmine mengakui terpengaruh strategi jualan epok selain rasanya yang sangat sedap. Setiap petang saya beli epok kuning sebab rasa dia enak, sedap. Kulit dia rangup. Lepas tu dia berbagai-bagai rasa lah, rasa daging. Okay, next Tuan Azli. Okay, baik. Sebab dia dah masuk sampai ke iklan tu. Okay, tak apa. Okay, cukup dulu Tuan Azli. Cukup dulu. Ini ya. Okay, slide tadi tu. Okay, jadi itulah sebuah sedikit mungkin untuk introduction pengenalan diri saya. Saya adalah pengasas Karipap Ali-Ali. Jadi kalau pernah dengar sebelum ni, namanya Epok-Epok JDT. Tetapi bagaimana bila kita tidak mempunyai ilmu yang cukup dalam perniagaan, bila kita nak pergi lebih jauh, epok-epok tu tadi nama dia tidak ada tidak komersial. Susah nak di-komersial. So jadi kita gunakan Karipap. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, bila kita upgrade ke Karipap Ali-Ali ni, dia dah pergi ke arah bisnes yang insya-Allah ke auto system, autopilot. Bisnes yang kita boleh kita tak perlu buat tapi bisnes itu tetap akan berjalan. Jadi alhamdulillah lah, daripada mula saya menggendong itu hanya kerana tidak punya, orang kata tidak ada pilihan lain. Memang tidak ada pilihan selain itu saja usaha yang saya ada. Jadi mula-mula itu namanya bukan Epok-Epok JDT. Awal mula dulu Karipap Penang. Jadi saya nak ceritakan perjalanan dia itu sampai nama Abang Ali itu. Jadi Karipap Penang itu ownernya di Taman Bukit Kempas, Johor Bahru. Jadi bila saya gunakan nama Karipap Penang tu untuk saya menjual waktu saya menggendong tu, owner Karipap Penang call saya, dia bagi tahu, "Bang, nama Karipap Penang tu resepi asli ayah saya tau." Jadi dia tak bagi Abang Mandali pakai, Abang Mandali tukar jadi Karipap JDT sebab waktu tu JDT baru nak naik. So daripada situ bila Abang Mandali mula menggendong dengan Karipap JDT, waktu tu JDT baru naik, jadi kaki pancing ni dia nampak Abang Mandali, dia cakap apa tau? "Bang, apa Karipap JDT bang? Johor panggil epok-epok bang." Lepas tu Abang nyanyi lagu Epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT, epok-epok, epok-epok, epok-epok JDT. Jadi benda ni semua, ini rezeki Allah nak bagi. Orang yang kita tak kenal, dia bagi nama tu dan kita nyanyikan, benda tu menjadi sampai hari ni. Dan itulah bermulanya kebangkitan Abang Ali, di mana bermula dari situ bila menggendong dah sedap dengan nama Epok-Epok JDT dan menyanyi. Ada basking lagi, waktu tu tangan sebelah tak boleh angkat. Mungkin disebabkan kesan menggantung Karipap di tengkuk tu tadi. Jadi dari situlah bermulanya menggunakan troli. Sebab apa? Ada cabaran. So maknanya kat sini dalam perjalanan itu pasti akan ada cabarannya. Sebagaimana kata Ustaz tadi, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Jadi daripada situ bermula daripada nekat untuk mengubah hidup itu, Abang Malali kendong, sakit sebelah tangan, dan daripada situ hikmahnya, kalau sebelum itu Abang Malali kendong boleh bawa 1 tong, tetapi bila guna troli Abang Malali boleh bawa maksimum sampai 8 tong. Sampai 8 kontainer Karipap, jadi boleh 8 kali ganda daripada yang asal tu. Jadi maknanya setiap yang berlaku itu insya-Allah ada hikmahnya. Jadi percayalah sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana diperkatakan dalam ayat 5 dan 6, di setiap kesulitan, surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Di setiap kesulitan terdapat kesenangan. Diulang ayat yang maksudnya sama. Begitulah
pengajaran di sebalik apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita, pasti ada hikmahnya. Percayalah, setiap apa yang kita usahakan itu pasti akan ada hasilnya. Walaupun hari demi hari ada cabaran yang mendatang. Jadi kalau kita nak tengok cabaran di luar sana, cabaran ada. Bagi Abang Malik Ali, untuk nak memudahkan kita menguruskan cabaran ini, kita kena tahu dua perkara, iaitu cabaran yang boleh dikawal dan cabaran yang tak boleh dikawal. Cabaran yang yang tak boleh dikawal adalah kenaikan harga, bencana alam atau kereta rosak. Itu semua, itu benda yang kita tak boleh nak kawal. Cakap-cakap orang, itu lagi kita tak boleh nak kawal. Tapi yang kita boleh kawal adalah diri kita. Bagaimana kita nak drive diri kita. Saat kita jatuh, saat kita tak ada apa-apa, langsung kita tak ada harapan lagi, kita dah tak ada pilihan lain selain kita buat. Abang kata Mak Saleh, do or die. Now or never. Now or forever. Macam tu. Okay. So mungkin dalam perjalanan itu, kita nak memenangi pertarungan dengan diri sendiri. Itu yang lebih penting daripada kita nak menangani cabaran-cabaran yang datang daripada luar. Daripada cakap-cakap orang terutamanya. Mungkin Tuan Azri boleh mainkan video ini, Tuan Azri. Realiti kehidupan di saat kita susah, di saat kita berada di bawah. Abang Madali percaya apa yang dipertontonkan ini insya-Allah ada kaitan dalam kehidupan seharian kita. Dan bagaimana untuk kita menanganinya. Teruskan, Tuan Azri. Berniaga untuk sing-sing macam ni boleh jadi jutawan ke? Bukan jutawan, jelas-jelas tak karuan. Tengok pada tu. Epok-epok macam apa entah. Kalau aku bukan epok-epok, aku rasa nak hempong je. Berniaga untuk sing-sing macam ni boleh jadi jutawan ke? Bukan jutawan, jelas-jelas tak karuan. Tak baik bro cakap macam tu. Siapa kita nak menghina usaha orang lain? Tak, ini bukan marah kan. Sebabnya ni apa Azri Bakar cakap sampai bila-bila. Dalam makin keras, makin train, jangan buli, jangan kejap-kejap kecil hati. Kejap merajuk, kejap-kejap sayu, kejap-kejap syadu, kejap-kejap subel. Kau kena tahu, tak ada orang pun peduli apa kau rasa, kau faham. Jadi kau always kena control kau punya kepala otak, kau punya mind, kau punya emotion. No hard feeling, train. Kau punya hati, jangan weak, cakap sikit kecil hati. Tulis story sikit kecil hati, terasa weak. Itu yang membuatkan kita semua lembik. Itu yang membuatkan kita semua lepu. Terlalu banyak taking personal. Sikit-sikit terasa, sikit-sikit merajuk. Trainlah tinggal jadi train. Jangan masuk dalam kau punya mind, dalam kepala otak kau, faham? Jangan masuk dalam mind. Jangan bagi dia kepala bana ni rem space dalam kepala otak kau. Kekuatan sebenar seseorang bukanlah ketika dia mampu menewaskan musuhnya, tapi ketika dia mampu memenangi pertarungan dengan dirinya setiap hari. Okey, Alhamdulillah. Itu sedikit yang mana sepanjang perjalanan begitulah kehidupan dia, tak mudah. Dan apa yang Abang Ali cuba nak sampaikan malam ini adalah kita sememangnya tak mampu untuk nak menangani cabaran yang datang daripada luar. Yang kita boleh tangani adalah cabaran yang datang dalam diri kita. Macam mana kita nak menangani cabaran itu? Dalam kehidupan ini, mana mungkin kita boleh hidup tanpa ujian? Mana mungkin kita boleh hidup tanpa dugaan? Jadi, persoalannya bukan bagaimana untuk kita menghadapinya. Bagaimana untuk kita menguruskan diri kita. Sama ada kita untuk menangani secara positif atau secara negatif. Jadi, Alhamdulillah daripada situ, bila kita dapat menguruskan diri kita, InsyaAllah, kita buat apa saja akan menjadi. Dan mungkin Tuan Azri boleh pergi pada next slide. Mungkin last slide kot ni. Ada last slide.
Bila mana kita dalam keadaan susah, kita dapat tangani diri kita dan insya-Allah kita boleh buat sebagaimana tuan-tuan boleh lihat bagaimana saya bermula daripada tak ada apa-apa, langsung daripada modal RM40 tuan dan puan. Modal RM40 je. Alhamdulillah masuk kilang, nekat dan seterusnya. Next slide Tuan Azri. Dan alhamdulillah lah hari ini boleh pergi next slide Tuan Azri. Okey. Dan inilah hasil dia bila mana kita dapat menguruskan diri kita. Kita dapat bina satu perniagaan yang insya-Allah kita boleh wariskan. Bukan sekadar kita yang dapat manfaat, tetapi orang-orang di sekeliling kita juga dapat manfaat. Sebab apa? Daripada perniagaan sekecil-kecil usaha modal RM40, hari ini alhamdulillah lebih 10 orang orang kampung, orang suri rumah yang dapat peluang pekerjaan untuk sama-sama Abang Mali Ali berkongsi rezeki. Jadi Abang Mali Ali percaya usaha ini tidak akan berhasil sekiranya Abang Mali Ali tewas dalam menguruskan diri Abang Mali Ali dalam menangani cabaran-cabaran terutamanya daripada circle kita yang kadang-kadang bila kita jatuh tu memang kita cepat down, kita mudah tersentuh. Jadi dari situ mungkin kalau kita tak dapat uruskan sebaiknya, dia akan menyebabkan keadaan bertambah parah. Jadi seterusnya next last slide tu Tuan Azri. Jadi itulah sebersikit yang mana saya dapat dan ini antara saya punya kepakaran di mana mendapatkan liputan sosial media, media cetak, media elektronik secara percuma. Jadi kalau bagi ada usahawan yang di luar sana yang dalam kita punya Google Meet malam ni, mungkin ada yang sedang sama-sama mengusahakan perniagaan sebagaimana Abang Mali Ali usahakan dalam bidang F&B. Lepas ini jangan malu, jangan segan kalau nak tanya atau yang berkaitan dengan bidang tuan dan puan. Kalau tengok ada kaitan nak tanya nanti boleh tanya sebab daripada perniagaan inilah bagaimana Abang Mali Ali mendapatkan geran-geran. So next Azri, Tuan Azri. Sebab bila kita susah, kita tak ada kemampuan, kita perlukan suntikan dana, pembiayaan daripada agensi-agensi. So ini antara perkara-perkara yang saya pernah capai lah, antaranya geran Risda Groom Beat Challenge RM25,000, lepas tu RM35,000, lepas tu ada beberapa geran lagi yang saya dapat. So total lebih pada RM50,000 lah. Saya dah dapat dan sekarang ini saya membantu usahawan-usahawan untuk mendapatkan geran penjaja. Dan itu antara kepakaran saya lah, kebolehan saya untuk bantu usahawan-usahawan untuk dapatkan geran pembiayaan daripada kerajaan yang disalurkan melalui agensi-agensi yang telah dilantik. Dan macam Abang Mali Ali daripada pengalaman berniaga tepi jalan itu, Abang Mali Ali membina jenama Abang Mali Ali itu terus melekat dan dia membolehkan Abang Mali Ali senang cakap kalau nak propose sesuatu perkara tu dia lebih mudah. Jadi dekat sini yang Abang Mali Ali nak sampaikan adalah pentingnya kalau yang buat bisnes ni sangat penting untuk nak membina penjenamaan atau branding. Jadi mungkin Tuan Azri sebagai yang berada dalam bidang printing, mungkin boleh advise dia untuk branding itu supaya bisnes itu boleh berkembang. Sebab bila ada branding, dia insya-Allah dia akan konsisten dan dia boleh sustain di market. Dan dia boleh compete dengan kita punya competitor di luar sana. Jadi mungkin dalam sesi ini Abang Mali Ali tak dapat nak kongsikan semua, tetapi dalam perjalanan itu tuan dan puan mungkin boleh pelajari boleh dapat sedikit panduan bagaimana Abang Mali Ali membina jenama. Dan kalau tuan dan puan nampak warna oranye, kenapa warna oranye kan? Dan inilah corporate colour Abang Mali Ali. Dan kalau tengok logo tu, itulah logo Abang Mali Ali mula menggendong. Jadi perkara itu telah Abang Mali Ali trademarkkan, jadi memudahkan untuk perkembangan bisnes. Jadi kalau ada tuan dan puan yang berniaga tu, Abang Mali Ali boleh ingatkan
Jangan risau kalau hari ini kita bermula kecil. Kerana apa? Selagi kita buat sungguh-sungguh sebagaimana Ustaz perkatakan berulang kali tadi, Abang Ali nak ulang sekali lagi bahawa sesungguhnya hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Jadi mungkin pada tuan dan puan, mungkin yang hadir pada malam ni, Tuan Azri, mungkin cukup setakat di sini dulu. Kalau ada persoalan ke apa nak tanya nanti, kalau ada kesempatan, dipersilakan. Jika tidak, mungkin kita berjumpa dalam pertemuan yang lain nanti. Terima kasih Tuan Azri. Terima kasih Abang Jess, saya panggil Abang Jess atas ilmu yang diberi itu tadi. Okey, saya ada satu soalan Abang Jess, sekejap Tadi dah membaca, okey. Apa cabaran yang abang rasa tu yang menyebabkan abang terus kuat menerus bisnes ni sampai sekarang? Dia yang pertama kan, kita kena ada super big why. Big why Super big why. Dia super big why. Dia sangat-sangat besar. Meaningful. Dia sangat meaningful. Dan perkara itu bukanlah kerana individu, tetapi dia melibatkan ummah. Okey. Sebab Abang Malali jatuh di saat itu. Abang Malali ada terlibat dengan pinjaman wang haram. Jadi memang dia punya tu mimpi ngeri lah, nightmare lah. Jadi kita dah rasa Abang Malali pembelajaran di jalanan. Jadi rasa memang dia menikam di hati. Dia punya kesan dia sampai hari ni memang terkesan. Memang Allah, kalau aku tak bertindak, kalau aku tak berubah sampai bila? Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi memang makan dalam dekat situ. Jadi bila itu kita fikir, pertamanya adalah keluarga kita. Mak kita, isteri kita, anak-anak kita. Alhamdulillah, itulah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah keluarga kita. Tetapi mungkin orang lain dia punya cerita. Jadi itulah. Okey, terima kasih Abang Jas atas ilmu yang diberikan. Okey, menarik cerita Abang Jas ni sebab yalah saya pun lost contact dengan Abang Jas lama, dekat 10 tahun baru jumpa balik. Lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Saya ni bersama saya, kita orang pun sama-sama susah agak dulu. Alhamdulillah jumpa sekarang, Allah temukan dengan ilmu yang diberikan, dan kita akan datang untuk bercollaboration insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Abang Jas atas perkongsian untuk slot inspirasi ni. Ya, terima kasih juga kepada Tuan Azri dan juga yang hadir pada malam ini. Kalau ada salah dan silap Abang Malali, minta maaf banyak-banyak. Okey. Sendiri Abang Malali tidak ada niat untuk mengajar siapa, melainkan Abang Malali sendiri juga masih belajar. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah. Okey. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان،
يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي